Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita peluang berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengikuti perjalanan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada jemaah Masjid Abidin, termasuk jatang puasa masjid. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka sesungguhnya Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita supaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rugilah bagi seseorang yang apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, yakni dia berada di bulan yang selain daripada bulan Ramadan, maka tidak ada sifat takwa ataupun hilang sifat takwa dalam dirinya. Maka di bulan Ramadan lah kita hendaklah mendidik diri kita dengan memperbanyakkan amal-amal ibadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk contoh yang baik, yang mana di bulan Ramadan Nabi bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, baik di siang hari, begitu juga di malam hari. Maka amalan ini diikuti oleh para sahabat, sehingga ada sahabat yang setiap hari khatam Al-Quran, dan ada juga golongan-golongan yang menghabiskan sepanjang malamnya dengan melakukan amal ibadat sampai ke pagi, semata-mata mencari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita hendaklah memperbanyakkan beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang dikatakan takwa? Ulama telah memberi ta'rifan takwa adalah imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Sesungguhnya takwa itu adalah seseorang itu meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, sama ada secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Dengan arti kata, kita digalakkan melakukan amal ibadat yang wajib, kita digalakkan terang-terangan. Yang sunat kita digalakkan menyembunyikan agar terpelihara hati kita daripada sifat-sifat yang terkeji seperti riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka di dalam Ramadan, bila kita berada di bulan Ramadan, kita kena mencari kesempurnaan Ramadan. Di antara kesempurnaan Ramadan, yang pertama, ulama mengatakan bahawa hendaklah kita menjaga anggota kita. Di antara menjaga anggota kita, yang pertama, hendaklah kita menjaga mata kita daripada melihat pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjaga mata kita daripada memandang keaiban orang ataupun memandang orang lain dengan pandangan kehinaan. Maka hendaklah kita sentiasa menjaga mata kita. Gunakanlah mata kita dengan melihat Al-Quran. Dan apabila kita melihat kejadian Allah Ta'ala, maka hendaklah kita merasakan kehebatan Allah, kita merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga mulut. Dengan arti kata menjaga mulut daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala ibadat kita. Maka diceritakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang wanita yang dia itu kuat juga beribadat kepada Allah Taala, dan di malam hari dia berjaga malam, di siang hari dia berpuasa. Maka walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dua orang wanita tadi. Apa yang Nabi kata kepada dua orang wanita ini? Nabi kata kepada para sahabat, dua wanita yang kamu sangka dia itu ahli ibadat, yang malamnya itu melakukan amal ibadat, di siang harinya dia berpuasa,
bukan saja puasa di bulan Ramadan, bahkan puasa di bulan-bulan yang lain. Maka Nabi mengatakan bahawa dia berpuasa, tetapi dia telah berbuka dengan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Maka awal-awal lagi dia berpuasa, maka dia telah berbuka awal-awal sebelum lagi daripada masuk waktu berbuka. Maka apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu? Dia telah berbuka sebelum daripada waktu berbuka. Dia berpuasa mengikut kehendak Allah, tapi dia berbuka mengikut perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Lalu Nabi SAW menyuruh seorang sahabat mengambil satu bekas kosong. Bila mengambil satu bekas kosong, Nabi suruh serahkan kepada dua wanita tadi dan beritahu kepada wanita tadi, Nabi perintahkan kamu muntahkan di dalam bekas ini. Lalu lelaki ini, sahabat Nabi, ambil bekas kosong, beri, tunjuk kepada wanita, dua orang wanita. Maka dimuntahkannya. Dengan izin Allah, bila ada bekas saja depan tu, terus muntah tadi. Bila muntah saja, dalam muntah tadi mengeluarkan ketul-ketulan daging. Kedua-duanya begitu. Maknanya muntah dengan mengeluarkan ketulan-ketulan daging. Lalu dibawa di hadapan Nabi SAW. Nabi mengatakan bahawa dia ini berpuasa kerana mengikut perintah Allah, tetapi dia telah berbuka sebelum daripada waktu berbuka. Dia telah berbuka dengan memakan daging sesamanya. Maksud memakan daging sesamanya ini dihurai dan diterangkan di dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu, nescaya kamu membencinya. Maka yang dimaksudkan makan daging itu ialah ribah, yakni mengumpat, mengatakan sesuatu yang cela ataupun mencari keaiban orang lain lalu menceritakan. Rasulullah mengatakan orang ini, dua wanita ini, kalau dia berjumpa di antara satu sama lain, bila berjumpa kedua-duanya, maka dia akan mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Maka sebab itulah dia sudah dikira berbuka sebelum daripada waktu berbuka, dan dia dikira orang yang tidak berpuasa. Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi, dalam riwayat lain laisa lahu min saumihi illa al-ju'u wal 'atashu. Betapa ramai orang yang berpuasa, sebenarnya dia tidak dapat apa-apa daripada dia berpuasa kecuali dia mendapat lapar dan dahaga. Maka sesungguhnya seorang yang berpuasa mesti menjaga anggotanya, yakni menjaga mulutnya. Dan yang ketiga, hendaklah menjaga telinganya daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan orang yang ribah, yang mengumpat dan mendengar orang yang mengumpat itu, dia kira sama kedua-duanya. Maka apabila kita duduk di dalam satu tempat, kemudian ada orang mengatakan perkara-perkara yang buruk, maka hendaklah kita berpaling, hendaklah kita berlari. Jangan kita bersama dengan orang yang mengatakan sesuatu yang buruk. Maka jagalah telinga kita, dengarlah tazkirah-tazkirah di bulan Ramadan, dengarlah bacaan-bacaan Al-Quran, kerana orang yang mendengar bacaan Al-Quran seperti orang yang membaca Al-Quran. Dengarlah zikir-zikir. Moga-moga apabila kita mendengar perkara-perkara yang baik itu, la'allakum tattaqun, menyebabkan kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjaga tangan dan kaki kita, menjaga anggota kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Maka disuruh kepada kita ini, tangan kita kalau boleh memperbanyakkan infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan Nabi ini umpama air yang mengalir ataupun umpama angin yang bertiup. Begitu pemurahnya Nabi, apabila ada saja di sisi Nabi makanan, nescaya Nabi akan beri kepada fakir miskin, nescaya Nabi akan beri kepada orang yang memerlukan. Kerana sesungguhnya Nabi ingin menggalakkan sahabat dan termasuk kita agar memperbanyakkan infak di bulan Ramadan. Maka jadikanlah tangan kita tangan yang sentiasa menolong orang yang susah. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seorang anak yatim yang menangis di suatu hari dalam keadaan sudah tidak ada bapa, sudah tidak ada ibu. Kata anak kecil ini, saya hari ini sudah hilang segala-galanya. Dahulu ibu saya, hari ini ayah saya.
hari ini saya tidak ada apa-apa. Lalu Nabi mengatakan kepada anak kecil ini, maukah kamu kalau ayah kamu itu adalah Rasulullah? Lalulah budak kecil tadi mengangkatkan kepalanya. Ternyata orang yang bercakap dengannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bawa dia balik, kemudian mandikan dia, kemudian memberi pakaian baru, sehingga kan anak kecil tadi bergembira bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah lain, sudah lama Nabi tidak memakai pakaian yang baru. Lalu dah ada sedikit harta yang diberi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mencadangkan agar Nabi membeli pakaian yang baru. Lalu Nabi pun membelilah pakaian yang baru. Di tengah perjalanan Nabi nak balik dengan membawa pakaian baru itu, tiba-tiba berjumpa dengan seorang orang tua. Kata orang tua tadi, wahai anak muda, apakah yang ada di tangan kamu? Katanya Rasulullah, ada di tangan aku adalah pakaian baru. Kata orang tua tadi, wahai anak muda, saya sudah lama tidak memakai pakaian baru. Maka Nabi dengan rasa suka hati, dengan rasa gembiranya, lalu memberi kepada orang tua tadi. Lalu Nabi balik tangan kosong. Bila Nabi balik tangan kosong, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, mana dia pakaian baru yang saya nak tengok yang Rasulullah beli tadi? Lalu Rasulullah menceritakan bahawa di tengah perjalanan Nabi telah berjumpa dengan seorang orang tua yang tidak ada pakaian baru, yang sudah lama tidak memakai pakaian baru. Lalu Nabi memberinya. Inilah murahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Quran. Dan yang seterusnya, kesempurnaan kita ini berpuasa, jangan kita terlalu banyak ketika mana kita berbuka puasa. Jagalah apabila kita berbuka puasa, tahanlah nafsu kita. Sudah lama kita menahan nafsu daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, jangan kita banyak makan sehingga kan matlamat untuk mencapai takwa itu tidak tercapai. Maka sesungguhnya ketika mana Allah Ta'ala menjadikan nafsu, lalu Allah Ta'ala membakar nafsu tadi. Lepas itu Allah Ta'ala tanya, siapakah kamu, siapakah aku? Allah Ta'ala tanya kepada nafsu. Nafsu mengatakan, aku, kamu. Kemudian dibakar lagi nafsu. Kemudian ditanya lagi. Kemudian nafsu tadi mengatakan, aku, kamu. Dia masih tidak mengaku lagi Allah Ta'ala. Lalu dibakar lagi nafsu, cukup 3 kali. Maka demikianlah akhirnya nafsu tadi tidak diberi makan. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala tanya, siapa kamu? Lalu dia kata, aku adalah nafsu hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku. Barulah mengaku. Maka demikianlah kita sebenarnya, Allah Ta'ala padukan kita berpuasa. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa supaya kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sesungguhnya kita berpuasa ini, kita meninggalkan makan dan minum semata-mata kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah dikatakan bahawa al-saumuli, puasa itu ataupun saum itu kerana aku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas. Maka kita ini melakukan ibadat puasa, tidak makan, tidak minum kerana Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala nak menyesa kita. Ma ja'alallahu li rajulin, Allah Ta'ala tidak menjadikan kita ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin. Allah Ta'ala taklah menyusahkan kita, meletakkan sesuatu hukum bukanlah untuk menyusahkan kita. Allah Ta'ala suruh kita menahan diri daripada makan dan minum. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mendidik kita, menjaga hati kita agar hati kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa bila mana kita berpuasa, kita ini mendidik hati kita, tidak makan dan tidak minum. Bermakna kita telah melemahkan nafsu kita. Bila nafsu kita lemah, maka iman kita akan menjadi kuat. Maka bila iman kita kuat,
maka hati kita akan menggalakkan ataupun hati kita akan ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka sudah banyak membaca Al-Quran, mereka sudah ingin infak fi sabilillah, mereka telah menghabiskan masanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan yang lain, ternyata bulan Ramadan, bulan yang ramai orang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa Allah Taala telah memberi rahmat kepada kita, dan tujuan bulan Ramadan ini adalah untuk mentahbiah sebagai latihan kita untuk menghadapi pada bulan-bulan yang lain. Maka disuruh kita agar di bulan Ramadan kita didik anggota kita dan kita didik hati kita. Lalu disuruh apabila kita berbuka, jangan terlalu banyak kita berbuka puasa, bahkan berbuka puasalah dengan makan buah kurma terlebih dahulu, kemudian minum air. Kerana sesungguhnya apabila kita mengikut sunnah Nabi, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu malamnya kita diperintahkan agar melakukan ibadat malam seperti sembahyang tarawih. Ulama mengatakan bahawa daripada ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa 20 rakaat itu lebih afdal daripada 8, tetapi tidak mengapa kalau kita ingin melakukan 8 rakaat. Yang paling penting kita melakukan ibadat malam, dan ibadat malam ini adalah ibadat yang dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan tamak, dalam keadaan bersungguh-sungguh, dalam keadaan mereka itu merasa gemar, suka, dalam keadaan mereka itu berjaga malam untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan tidak cukup dengan sembahyang tarawih lalu dilakukan dengan sembahyang malam. Sembahyang malam ini sembahyang yang amat berat bagi orang yang berat melakukannya. Tetapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala beri ringan pada kita untuk menolong kita supaya kita ini menjadi hamba yang ikhlas di sisi Allah Ta'ala, supaya kita dinaikkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajudlah kamu, kerana orang yang bertahajud ini akan dinaikkan makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan melihat hamba-hamba yang melakukan amal ibadat di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Maka sesiapa yang mendirikan malam Ramadan tadi dengan melakukan amal ibadat kepada Allah semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Dan setiap malam bulan Ramadan akan ada suara penyeru daripada langit, yakni para malaikat menyeru kepada kita, wahai ahli ibadat, bangkitlah kamu. Wahai orang yang nak ingin mencari kebaikan, bangkitlah kamu, lakulah amal ibadat sebanyak-banyaknya. Dan wahai orang yang melakukan kejahatan, cukuplah kamu, berhentilah kamu. Kerana di bulan ini Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat segala syaitan, dibelenggu segala syaitan. Dan sesungguhnya puasa itu merupakan perisai. Maka sesiapa yang berpuasa, maka dikata dia ada perisai untuk melawan hawa nafsunya, untuk melawan syaitan. Maka di bulan Ramadan kita dididik agar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena berazam dengan bulan Ramadan ini, kita kena bersungguh-sungguh, kerana kita tidak pasti adakah Ramadan ini boleh jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Boleh jadi ada kita jumpa lagi. Kalau kita berjumpa lagi Ramadan di tahun hadapan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tetapi kita bimbang, kita takut bahawa kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bahkan Nabi mengatakan bahawa amat rugi seseorang itu apabila dia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia tidak melakukan amal ibadat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Maka orang yang keluar daripada bulan Ramadan itu adalah orang yang ditabiah. Bulan Ramadan adalah bulan tabiah, bulan yang mendidik hati-hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana di bulan Ramadan orang itu
ingin melakukan amal ibadat, rasa suka melakukan amal ibadat, maka kita cuba jadikan bahawa di bulan-bulan yang lain juga kita juga suka melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini timbul persoalan, adakah kita menahan anggota kita, mata, tangan, kaki, telinga dan seumpamanya itu hanya di bulan Ramadan sahaja, sedangkan di bulan yang lain juga Allah Ta'ala menetapkan pahala dan juga dosa. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala melatih kita supaya kita menahan anggota ini, dan digalakkan kita lagi dengan digandakan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana orang yang melakukan amal ibadat di bulan Ramadan, pahala ibadat sunat itu ibadat sunat umpama ibadat yang wajib. Dan ibadat-ibadat yang wajib itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Taala saja yang mengetahui. Ini galakan, ini tabiah, ini daripada Allah Taala. Allah Taala mentabiah kepada kita semua supaya kita ini merasa gemar, merasa suka untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap bulan dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala beri lagi kelebihan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, dengan arti kata digandakan pahala sampai 1000 bulan apabila orang berjaga malam. Dan 10 malam yang terakhir orang yang beribadat itu, mereka akan beribadat bersama dengan para malaikat, dan doanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang bertaubat di bulan Ramadan, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang bersedekah, sedekahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang meminta kepada Allah Taala, Allah Taala akan makbulkan dia. Dan kalau dia benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah Taala, ketahuilah kalau kita ikhlas, kalau orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya akan tercatat oleh Allah Taala di pintu syurga. Dia akan dipadam, kalau dia ini ahli maksiat akan dipadam maksiatnya, akan ditulis namanya sebagai ahli syurga, orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita nak mengetahui adakah kita ini termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala? Maka lihatlah pada selepas daripada bulan Ramadan. Selepas daripada bulan Ramadan, bagaimana dengan ibadat kita? Paling kurang pun kalau kita tidak dapat menyamai ibadat kita sebagaimana ibadat di bulan Ramadan, paling kurang pun kita dapat meninggalkan maksiat yang selama ini kita lakukan pada bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Pastikan lepas daripada bulan Ramadan ada perubahan. Untuk mendapat perubahan itu, kita kena berubah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bukan bulan yang kita banyak tidur. Bulan Ramadan bukan bulan yang kita banyak berehat. Bulan Ramadan bukan bulan kita mencari sesuatu yang ada untuk kepentingan dunia. Tetapi bulan Ramadan, bulan yang kita kurang tidur sebenarnya untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Pastikan kita tidur semata-mata kita letih kerana beribadat kepada Allah. Dan apabila kita tidur, jangan terlalu banyak tidur, kerana masa kita beribadat itu kita telah disia-siakan dengan tidur. Bahkan kalau nak tidur pun, tidurlah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan kita habiskan masa kita sepanjang kita berpuasa. Jangan kita gunakan anggota kita dengan melakukan perkara yang sia-sia. Bahkan pastikan setiap masa kita dengan kita isi perkara yang memberi manfaat kepada negeri akhirat kita, pahala kepada kita, kebaikan kepada kita. Dan ingat, setiap amalan kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mendapat keampunan daripada Allah Taala, mendapat rahmat daripada Allah, dan akhirnya mendapat kebebasan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka generasi yang berpuasa adalah generasi yang menjaga anggotanya daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lepas daripada azan sikit. Lepas pada itu baru kita sembahyang sunat ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan bulan Ramadan ini kita hendaklah sentiasa muhasabah diri kita bahawa sesungguhnya kita yang sebelum daripada ini kita menghadapi Ramadan, boleh jadi sebelum pada ini kita kurang melakukan amal ibadat. Dan kita bila melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita benar-benar orang yang melakukan ibadat dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Cuba kita bayangkan bagaimana Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan dia telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Satu hari di siang, satu hari di waktu malam. Maka satu bulan hampir 60 kali, kadang-kadang 60 kali melakukan amal ibadat kepada Allah. Ali Zainal Abidin telah melakukan amal ibadat dengan ibadat sembahyang saja sebanyak 1000 rakaat siang dan malam. Sebagainya dikatakan lebih kurang 500 rakaat di waktu malam, 500 rakaat di siang hari. Dia banyak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa sebenarnya bagaimana mereka boleh melakukan amal ibadat yang banyak adalah disebabkan kerana mereka itu telah memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Benarlah kata Imam Syafi'i mengatakan bahawa kalau orang benar-benar mentadabbur mengenai suratul Asri demi masa, saya cukuplah dengan satu surah ini saja, adalah untuk dia ini menjadi hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak mampu melakukan ibadat seumpama itu, tetapi insya-Allah jadikanlah diri kita orang yang sentiasa mengekalkan istiqamah dalam melakukan amal. Mari kita mengingat satu hadis yang begitu ringkas sahaja. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang sedikit tetapi berkekalan. Mungkin di bulan Ramadan kita boleh membaca Al-Quran banyak, 3 juzuk, 2 juzuk, 1 juzuk. Tetapi bulan yang lain daripada bulan Ramadan mungkin kita tak mampu buat sebagaimana bulan Ramadan. Tetapi jangan tinggal Al-Quran. Jadikan kita generasi Al-Quran. Daripada bulan Ramadan ini kita latih betul-betul menjadi ahli Quran, dan lepas daripada bulan Ramadan jadikan kita orang yang membaca Al-Quran. Bawalah Al-Quran di mana-mana. Di dalam pejabat, ketika kita pergi ke pejabat, di dalam kereta, pastikan Al-Quran itu ada. Dan apabila ada masa, maka bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran di mana sahaja, pastikan kita sentiasa membaca Al-Quran. Daripada bulan Ramadan inilah yang telah mendidik kita
maka jadilah kita generasi Al-Quran yang dapat tarbiyah pada bulan Ramadan, satu tarbiyah yang diajar oleh Allah Ta'ala supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan ibadat yang lain, kita infaklah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan Ramadan. Ramai yang suka infak, maka demikianlah pada bulan-bulan yang lain kita infaklah mengikut kemampuan kita. Yang paling penting kita lakukan semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita jaga akhlak kita, kita tidak berkata yang sia-sia dan kita bercakap perkara-perkara yang baik-baik. Bahkan kita menyedari bahawa kalau kita bercakap perkara yang sia-sia, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang amal ibadat kita. Allah Ta'ala tidak melihat amal ibadat yang mana orang itu tidak boleh menjaga lidahnya. Namun demikian, dengan tarbiyah bulan Ramadan ini, insya-Allah keluar kita daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang menjaga anggota kita. Kita tidak bercakap perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam riwayat lain, aw liyaskut, sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam sahaja apabila dia tidak mampu bercakap perkara yang baik-baik. Maka demikianlah daripada bulan Ramadan kita menjaga lidah kita, maka bila kita keluar daripada bulan Ramadan, lidah kita juga kena kita jaga. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Pastikan bulan Ramadan itu memberi manfaat kepada kita. Daripada bulan Ramadan itu membawa kepada bulan yang selepas daripadanya. Moga-moga kita menjadi hamba yang diterima amal ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan, bulan yang sentiasa kita rebut ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Adakah bulan Ramadan saja yang perlu kita dekatkan diri dengan Allah? Tidak. Bahkan pada bulan-bulan yang lain juga kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala, banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kesempatan masa ini saya ingin berceritakan pengalaman baru-baru ini. Selepas daripada saya bertadarus Al-Quran, saya pembalik ada seorang yang tunggu di hadapan pintu rumah. Lalulah dia tunggu, saya pun tanya, ada apa mari jumpa malam-malam, pukul 12 malam ni mari jumpa. Dia kata dia datang ni nak minta tolong. Lalu dia beritahu kepada saya bahawa dia ini kena satu penyakit. Yang penyakit dikatakan tidak berapa lama, biasanya adatnya dia akan meninggal dunia. Jadi dia rasa menyesal di atas segala-galanya. Dan hari ini dia kata, saya nak serah diri pada Ustaz, saya nak belajar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita melihat kepada dia, dan dia tak beritahu pada orang lain. Mak dia pun tidak tahu, ayahnya sudah meninggal dunia. Mak dia pun tidak tahu, kawan-kawan dia pun tidak tahu. Saya tanya, hari ini buat apa? Dia kata tak boleh nak buat apa-apa kerana tubuhnya jadi letih. Dah tak erak dah, nak berjalan pun jadi tak erak dah. Hanya hari ini kalau nak jumpa dia duduk di rumah, dia sudah tidak keluar rumah dah. Hanya mengenang hari-hari masa-masa yang tertentu saja. Jadi dia nak serah diri, dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya pun mari fikir, Allah, di awal Ramadan boleh jadi hari ini orang pandang dengan pandangan hina, boleh jadi orang tengok dia dengan pandangan yang hina. Tetapi di bulan Ramadan dia datang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, "Hei malaikat aku, ada tak hamba aku yang bertaubat pada bulan ini? Kalau dia bertaubat, aku terima segala dosa-dosanya diampunkan, aku terima akan taubatnya." Bahkan dalam hadis mengatakan, sesiapa yang datang kepada aku, yakni kepada Allah, dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, maka Allah akan datang kepadanya dengan membawa keampunan sepenuh langit dan bumi dan lebih daripada itunya. Kalaulah hamba itu berjalan kepada aku berlari kepadanya. Kalaulah dia itu datang kepada aku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Maka demikianlah Allah Ta'ala gembira orang yang ingin bertaubat kepadanya, lebih gembira daripada seorang lelaki yang berjalan di padang pasir, bawa kenderaannya, di atas kenderaannya ada makanan-makanan, bekalan-bekalan untuk dia musafir jauh seorang diri. Lalu dia musafir, dalam keadaan dia musafir, dia letih. Lalu dia singgah dekat satu pokok untuk berehat. Oleh kerana terlalu letih, dia terlupa untuk mengikat tali binatang kenderaannya. Lalu dia tertidur. Apabila dia terkejut
daripada tidur, dilihat binatang tunggangan itu sudah hilang. Dia cari pergi belah kiri, belah kanan, dia cari ke mana-mana ruang yang ada di padang pasir ketika itu. Lalulah dia tidak berjumpa. Lalu dia balik duduk di bawah pokok tadi. Dia mengatakan, aku serah diri pada Allah Ta'ala. Mungkin dia akan mati di sini kerana bekalan semua sudah tidak ada. Lalulah dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu dia tertidur sekali lagi. Apabila dia terkejut daripada tidur, ternyata binatang tunggangan itu ada di hadapan mata. Lalu dia sangat-sangat bergembira. Gembiranya yang tidak terkata. Lalu dia salah kata. Apa yang dia kata? Aku Tuhanmu, Tuhan engkau ya Allah adalah hamba aku. Dia terbalik. Sepatutnya akulah hamba-Mu, engkau lah Tuhanku. Oleh kerana terlalu gembira, dia terbalik. Wah, gembiranya lelaki ini. Lalu Nabi mengatakan, Allah Ta'ala lebih gembira daripada seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah mengatasi gembiranya lelaki tersebut. Maka Allah Ta'ala gembira kalau kita nak kembali kepada Allah. Kita kena mengaku bahawa kita banyak dosa, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lelaki itu kita doakan dia agar dia ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan memandang kejahatan orang, tetapi melihatlah dia bagaimana dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila orang itu melakukan kejahatan, dosa yang banyak, tetapi bila dia datang kepada Allah, Allah Ta'ala sudah tidak memandang lagi kejahatannya, kerana rahmat Allah Ta'ala itu begitu besar dibandingkan dengan kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah di bulan Ramadan kita banyakkan berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa, hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadat kita di bulan yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan kami tenggelam dalam lautan maksiat. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa mendapat rahmat daripada-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah agar kau jadikan Ramadan kami ini ya Allah Ramadan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Amal ibadat kami diterima oleh-Mu ya Allah, walaupun amal ibadat kami penuh dengan keaiban, penuh dengan kecacatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini kami memohon kepada-Mu ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang bertaubat kepada-Mu ya Allah. Engkau campakkanlah dalam hati kami agar kami sentiasa bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengadu kepada-Mu ya Allah. Pada bulan-bulan yang lain kami tidak mampu menjaga anggota kami ya Allah. Kami tidak mampu menjaga mata kami, telinga kami, lidah kami, tangan kami dan kaki kami ya Allah. Tapi kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan bulan Ramadan ini ya Allah, Engkau peliharalah anggota kami ya Allah. Dan begitu juga selepas daripada bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami begitu lalai kepada-Mu ya Allah. Hati kami penuh dengan cintakan dunia ya Allah, lupakan akhirat ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau jadikan kami sentiasa mengingati-Mu ya Allah, sentiasa ingin melakukan amal sebagai bekalan untuk akhirat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat kami ya Allah. Muliakanlah kami di sisi-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami ya Allah. Kami tidak kisah kalau manusia hina kepada kami ya Allah. Kami bimbang Kau hina kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat ya Allah yang telah kami lakukan ya Allah. Jadikan jamaah yang ada di dalam masjid ini ya Allah, baik muslimin dan juga muslimat, dan juga ahli keluarga kami ya Allah. Kami memohon agar nama-nama kami ditulis di sisi-Mu ya Allah, di kalangan orang yang diampunkan dosa oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hati yang sentiasa ingat kepada-Mu ya Allah, nafas yang bersyukur kepada-Mu ya Allah, nafas yang bersyukur kepada-Mu ya Allah, tangan yang mahabbah di antara satu sama lain ya Allah. Dan jadikanlah akhir kalimah kami dengan
kalimah la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah dengan melakukan dosa-dosa ya Allah. Seandainya Engkau tidak ampunkan dosa kami, nescaya jadilah kami hamba-Mu yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah agar kami dijauhkan daripada api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.